Nikmati hari anda dengan senyum dan ikhlas bersama Susu Juna, susu kambing sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Belum apa dah tersedak. Tak sadar, belum baru dah tersedak. Takut. Okey. Bersama Kak Fin hari ini dan saya Faiz dalam rancangan Kopi dengan Kak Fin, di mana kita akan borak tajuk-tajuk kita rasa layaklah untuk level-level kita borakkan. Tapi kena ingatlah, kita bukan borak pasal agama. Kita borak kopi dengan Kak Fin je. InsyaAllah. Walaupun tersedak. Kopi dengan Kak Fin bersiaran di Fin Trees Nan Berhad, HQ Susu Juna dan Fin Jamal RTW. Lepas ni dengan dapur Fin Jamal. Wow. Di Bangi setiap selang Isnin pada jam 11 pagi, menerusi Facebook Fin Jamal RTW dan Instagram Fin Jamal. Just in case ada gangguan di mana-mana platform, feel free untuk hop from one platform to another lah, insyaAllah. Okay, so apa kita punya tajuk hari ni, Faiz? Okay, tajuk kita untuk episod keempat. Sedar tak sedar dah 4 episod dah KDKF kita. Okay, episod keempat kita, tajuk kita adalah tak salam, tak hormat ke? Tak salam, tak hormat ke? Kita sedar kan banyak-banyak kita nak pergi sesi menziarah, apalagi bulan puasa ni, lepas ni raya pula. Tak kisahlah ziarah untuk majlis kahwin ke, Yasin ke, tahlil ke, apalagi nanti hari raya ni nanti ke. Kita selalu dia ada sesi salam bersalaman sama satu sama lain lah. Betul. Tapi kita tak tahu orang ni kita boleh salam ke tak, dengan dia ni kita kena salam macam ni boleh salam ke tak, ni tak boleh ke. Nanti kalau kita tak salam semua orang, kata kita kurang ajar. Tapi kalau salam semua orang kan, kalau tersalam salah orang pun pelik juga. Korang ada apa-apa soalan tak? Pelik lain, dosa lain. Dosa lain pula. Okey, kalau korang ada apa-apa soalan atau kemusykilan tentang isu tak salam, tak hormat ke ni, boleh terus komen dekat sesi live ni nanti. Nanti tim kami akan ambil dan saya akan pass kat Kak Fin untuk kita bincang-bincangkan pada sesi Q&A nanti. Dan jangan risau, korang kena tahu yang Kak Fin pun satu masa dulu memang salam larung aja. So jangan rasa macam soalan kita, soalan ni bodoh sangat ke? Tak. Just ask away, insyaAllah. Dan Kak Fin pun ada banyak testimoni diri sendiri, macam mana akak transition and everything. So insyaAllah inilah tujuan kita buat sharing hari ni. Borak kita je. Betul. Okay, sebelum kita panjang lagi borak pasal salam tak salam ni, jom kita tengok cara bancuh kopi untuk sahur esok. Assalamualaikum guys, Kopi dengan Kak Fin ke tu? Okey, saya selalu dapat aduan, alamak kopi saya tak pekat lah. Kenapa kopi saya kurang manis? Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya satu sachet kopi Juna bersamaan dengan 180 ml air bersamaan dengan kopi cup. Tapi gelas yang kita biasa gunakan harian adalah 300 ml air. Jadi hari ini, jom saya ajar bancuhan cara Fin Jamal. Okey, mula-mula ambil 2 sachet kopi Juna, masukkan dalam satu gelas. Kemudian kita ambilkan 150 ml air panas dan 150 ml air biasa. Kemudian mudah saja kita goda, dah larut. Senang larut, mudah dan sedap. Dihidang untuk semua. Selamat mencuba. Lepas ni jangan salah lagi tau. Kopi dengan Kak Fin, tak salam, tak hormat ke? Bersama langsung di Fin Trees Nan Berhad, Susu Juna dan Fin Jamal RTW HQ setiap selang Isnin pada jam 11 pagi. Bersama langsung di Facebook Fin Jamal RTW dan Instagram Fin Jamal. Okey, tadi kita dah ulas sikit pendahuluan tentang topik kita tak salam, tak hormat ke. Kita terus jam kepada soalan pertama kita hari ni. Okey, apakah macam soalan kuis lah. Okey, Kak Fin rasa Kak Fin, setahu Kak Fin, asal usul salam ni Asal usul salam ni dah satu cerita. Aku nak tengok sejarah pula. Macam mana dari salam gini ke, salam gitu-gitu ke. Tapi basically salam ni dalam Islam ada tak macam tu. So bila kita nak cakap bahagian macam adat dengan agama, kita tengok ada certain things yang dia tak bercanggah dengan agama gitu. So sebagai contoh untuk budaya Arab, dia macam kalau family dia instead of salam yang macam salam macam kita kan salam sembah ratu segala bagai tu, biasanya dia orang do hugs. Macam orang Melayu jarang nak peluk, hanya dah betul-betul rapat peluk kan. Biasanya untuk kita respect sesaja salam gitulah. Okey, tapi basically salam ni dia cultural sebenarnya. Macam tak adalah orang kata macam kewajipan macam dalam Islam kalau tak salam ni berdosa. Tak ada. On contrary, kalau kita salah salam, kita boleh berdosa. Wallahualam bisawab.
Oh, kiranya kena berhati-hati jugalah pasal salam ni. Sangat kena berhati-hati. Kalau akak boleh sharekan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik seseorang itu ditusuk besi daripada bersentuh kulit lelaki perempuan yang bukan yang tak boleh bersentuhan. Faham tak? So maksudnya betapa severenya benda tu. Kita ni kalau kita cakap ada babi kat pinggan, geli je tu kalau nampak babi, betul tak? Tapi kalau macam benda yang macam kiranya babi ni ada lagi dia punya darurah. Maksudnya kalau macam dah tengah kebuluh ke apa, tiba-tiba dah tak ada benda lain, babi kat situ, boleh lagi. Tapi macam untuk yang kita ni, melainkan macam doktor ke, macam memang betul-betul kalau tak ada rukhsah memang tak boleh nak dibuat benda lah tu. So it's very very serious matter lah sebenarnya ni. Faham? Okey, itu sedikit pendahuluan tentang apa itu sebenarnya salam. Bebel pula. Okey. Kita pergi soalan yang lebih kita nak tahu lagi dalam lah. Soalan kedua kita. Okey. Salam ni kita nak beli jiwa orang tua ke sebenarnya? Sebenarnya in my humble opinion lah, tak ada budak yang daripada kecil tiba-tiba rasa macam sebab sayang terus bersalam. Biasanya kita kena ajar anak-anak kita salam. Akak tak tahu tentang family lain, tapi masa akak membesar dulu, I really dread salam orang. Tak tahu, mungkin akak ada macam sedikit introvertness ke dalam diri akak tak suka macam dalam macam nak pakcik yang jarang jumpa, makcik yang jarang jumpa, apa semua, atuk yang kita tak nak jumpa, macam tiba-tiba jumpa salam. Lepas tu kita macam I don't want to salam. Rasa pressure gila kalau kena dipaksa salam ni tau. So kalau lah kata macam kita salam untuk beli jiwa orang tua, rasanya mak bapak tu yang nak beli jiwa orang yang disuruh anak salam tu. Faham tak? Budak tu tak ada rasa apa pun. Tapi itulah macam sebab tu dengan anak-anak akak memang daripada sekarang akak memang dah implementkan. Macam kalau akak tahu dia ni nanti macam tak payah salam, tak payah salam pun. Dan akak lebih menekankan adab dan etik antara kita dengan orang tua berbanding dengan salam tu. Salam ni mungkin satu simbolism ni tak semestinya kena buat. Ada banyak kaedah lagi kalau kita nak menunjukkan kita hormat ke, nak beli hati orang ke. Macam kalau kita dengar orang bercakap baik dengan kita pun hati kita terbeli juga, betul tak? Tak semestinya salam lah. Ini akak dan macam akak tahu culturally benda Allah ni bukan sesuatu yang orang boleh senang-senang terima. Macam benda yang dah terlalu selalu dibuat, bila tiba-tiba kita tak nak buat, memang akan jadi isu. Tapi itulah macam kita selalu lupa, mak bapak selalu lupa yang anak-anak deserve untuk rasa respected. Kita tak boleh expect anak kita respect kita saja directly, tanpa kita respect dia punya boundaries juga. Tapi kalau benda kita nak ajar anak kita, benda tu memang ada tuntutan dalam agama, paksa anak kita tak apa masa awal. Tapi salam orang yang macam, yang kalau katalah tak sepatutnya pun dia salam, dan tak boleh nak paksa-paksa gitulah kot. Faham? Yelah, kita tengok, kalau tengok mak-mak sekarang bawa anak-anak macam amin. Dia cakap amin kan. Akak kat tepi kan macam anak aku jauh ya, biar je. Nanti dia tanya mana anak kau nak salam, dia main kat depan. Macam tu. Itulah isunya sekarang, macam mana kita nak blend antara dua keluarga yang beza. Contoh satu keluarga ni dia memang tanamkan nak salam dengan orang yang tertentu saja. Satu keluarga ni dia rasa macam salam ini adalah satu keperluan untuk nak bandkan, nak bondingkan antara dua keluarga. Faham sangat. Akak ni sekarang ni bukanlah new mom, macam kiranya akak mak kepada anak-anak kecil kan. Memang kita kalau bawa pergi, terutamanya kalau pergi rumah saudara, lepas tu cakap salam kan dia salam. Lepas tu macam salam sesama cousin. Lepas tu kalau kita nak cakap alah nanti tak boleh salam, nanti orang akan awkward juga. Lepas tu cakap tak apa, sekarang ni kecil lagi. So benda tu adalah sesuatu yang macam akak buat je. Dia macam ni tau, pegangan akak, benda-benda kecil, walaupun kecil, start aja supaya nanti tak sempat besar dan jadi susah nak undo. To undo is going to be a lot harder thing to do. Macam bayangkan daripada kecil dah biasa salam, cousin pula macam kita pula dalam family Melayu, kita biasakan tight, cousin ni tight gila, macam best friend and everything. Sedangkan boleh kahwin, siapa nak kahwin dengan cousin? Dia bukan cerita kau nak atau tak nak, dia isunya boleh ke tak boleh kau kahwin tu. Boleh, so jangan buat macam tu. So kalau untuk menjawab soalan tu, macam mana akak buat, akak cakap tu terang je. Akak cakap macam kalau katalah cakap salamkan sakti dengan itu yang gini. Lepas tu kalau kita kata tak payahlah, nanti dah besar dia tak boleh, cakap kecil tak apa, daripada kecil lah kita buat. Dia sebenarnya kan apa-apa pun kebenaran, it is how you say it. It's not about what you're saying. Sebab kalau macam nanti dah besar nanti salam nanti kan tu memang marah lah. Cuma cakap tak apalah, kecil kita biasakan, tidak besar tak payahlah kita nak stres, nak redo benda lah ni. Gitu. Cakap baik-baik. Benda-benda ni kan
bila kita nak betulkan sesuatu yang terutamanya bab budaya, memang kena cakap dengan pelan-pelan. Tak boleh nak cakap terlalu keras lah sebab susah. Orang Betul. terima. Sebab dia dah macam dah blend sekali dengan kita punya society. Faham tak? Okey. Ini sangat berkaitan dengan soalan ketiga. Oh, laju pula. Tak apa. Confirm banyak soalan ni. Sebab benda alam ni cultural dan ramai sangat dah buat. Memang akak tahu banyak soalan hari ni. Betul. Ambil banyak je soalan. Okey, tak apa. Kita blend, dia macam terblend dengan soalan ketiga ni. Boleh? Apa? Tindakan kita, okey, kita dah decide hari ni untuk tak nak salam. Okey. Boleh ke tak nak salam sebenarnya? Selama ni dah salah, tiba-tiba tak nak salam. Boleh ke tak salam? Boleh ke tak nak salam? Macam ya, faham. Jawapannya ada, jawapan soalan ni akak tanya balik. Betul-betul nak buat ke tak nak? Sebab kalau betul-betul tak ada that conviction nak buat, susah nak ajar ni. Tapi itulah, akak cakap awal-awal tadi, masa akak muda-muda, akak macam itulah. Jenis tak kisah apa semua, main larung, bukan sahaja dengan cousin, kawan-kawan pun, lelaki perempuan macam kita ada pop gok salam memang bukan segala bagai tu. So kalau memang kita nak bandingkan dengan hidup macam tu, lepas tu apabila kita dah faham dengan jelas benda boleh tak boleh dan kita nak adapt benda yang boleh tak boleh tu, mesti akan ada yang tak selesa dengan kita. Mungkin dia akan rasa macam yang benda ni macam nak tunjuk koyak baik ke. Tapi at the end of the day, kita buat benda yang betul. So cara akak adalah masa mula-mula dulu, macam kalau orang nak salam, akak elak benda pertama yang akak rasa memang betul-betul menyelamatkan akak adalah aurat. So akak bagi korang nampak kalau dulu akak tak pakai tudung segala bagai, lepas tu tiba-tiba ketika masih tak pakai tudung, tiba-tiba orang nak salam, tak nak salam lah. Mesti je kan. Tapi apabila akak pakai tudung, orang dah nampak. Okey, kalau kita betul-betul nak berubah, kita daripada tak pakai tudung kepada pakai tudung, mesti ada banyak benda lagi dia akan bawa sekali dalam perubahan dia punya aurat. So, antara macam kiranya antara menyelamatkan akak bila bab salam ni, okey, macam bila kita dah mula pakai tudung, orang akan ada satu awkwardness macam mana layan kita tahu. Sebab macam dia tahu, dia ni dah mula berubah dah. So, biasanya orang perempuan daripada tak pakai tudung kepada dah pakai tudung, ataupun lelaki biasa yang rock and roll tiba-tiba dah berubah menjadi lebih baik dan kita pun nampak appearance dia jadi lebih proper. So benda soalan pertama kita mesti macam kau boleh salam tak sebenarnya? Betul tak? Kan kita macam macam mana? You know, dan kita pula janganlah bila kita dah berubah tu kita macam aku masih sama lah gitu. Tak payahlah. You know, macam so pakaian memang sangat membantu. Bila akak pakai proper, macam kalau tidak dulu balik kampung macam sampai pakai tudung, lepas tu balik rumah sampai dalam dia buka kan. Lepas tu hari pertama akak pakai tudung, akak ingat lagi macam hari pertama yang akak dah betul-betul bertudung balik kampung. Sebab kita orang Johor, kita standard je macam kat luar pakai tudung, kat dalam macam you know, it's a cultural thing pakai tudung dulu. So apabila akak betul-betul pakai tudung kerana akak betul-betul nak tutup aurat, so dekat dalam rumah atuk tu, lepas tu makcik-makcik tanya, buka lah tudung dah nak malam. Macam kita tak sabar, tak buka-buka. Lepas tu kita dah kejap lagi nak keluar. Si orang konon tu kan. Lepas tu after a while dah nak pukul 10 malam, dia pun mesti dah boleh faham-faham sendiri tu satu. Lepas tu macam bila kita memang dah jaga tu, so dekat dalam rumah pun kita pakai stokin, sebab ada cousin-cousin lain, so insya-Allah dia akan mula faham. So itu satu. Kadang-kadang yang kedua, kita dekat dalam rumah tu, sesama dalam rumah dah boleh baca lah. Okey, ni tak boleh salam langan sekarang ni. So nanti tiba-tiba ada pula pakcik luar ke apa benda ke cousin yang baru datang, jadi datang berisik sekejap. So dia mesti dah biasa salah kita. Assalamualaikum. Lama tak nampak orang KL. Macam tu kan. Lepas tu kita ada wuduk. Ada wuduk. So tips akak berwuduk. Janganlah macam tak ada wuduk. Ada wuduk. Dah berdosa pula kau. Sebab menipu. So balik kampung nanti biasakan ada wuduk. Ada wuduk dulu. So macam bila orang kata nak salam, dan kita tahu kalau aku salam orang ni, wuduk aku batal. So basically you know yang siapa yang kita boleh salam, siapa tak boleh salam. Lepas tu kadang-kadang pasangan kita pun kena membantulah. Janganlah pula macam jangan salam isteri ko. Tapi macam kita boleh baca kalau crowd tu dia macam akan awkwardkan pasangan kita ke, anak kita nak berubah ke. So we play this role together lah. Macam
it's not easy, tapi kita boleh buat. Dan kalau orang katalah tak faham, jangan pula apa kebodohnya agamamu. Jangan begitu. Astagfirullah. So kita macam kalau orang tak faham cakap tak apalah ni, lepas tu mesti siapa tengok video awal-awal kan kita cakap macam bila pak cik dia macam kata kecil-kecil kan saudara-saudara sama. Kita kena cakap baik-baik. So macam kecil tu lain, besar lain, tak boleh dah. Gitulah. Wallahu a'lam bisawab. Itu kalau perempuan kita nampak cue dia untuk start nak berubah macam tu kan, macam start pakai tudung daripada freehand pakai tudung. Kalau lelaki ni dia macam contoh macam dah terbiasa macam tu, dan start pada day one dia nak macam okey nak berubah. Tapi dia macam pakaian dia tak nampak macam nak berubah. Tapi akak nak tanya ini pendapat akak antara benda yang kita nampak kan, kalau macam pakaian tak nampak, tang mana nampak perubahan seorang lelaki? Tak semestinya berjambang ke apa ke. Okey, ada setengah orang berbulu gitu. Tak kisahlah dia berubah tidak. Tapi solat. Betul-betul lah. Masalah nanti tak? Betul-betul. Akan nampak sangat beza seseorang yang menjaga solat dan tidak. So apabila macam katalah Faiz macam biasa begini daripada dulu. Beza sangat Faiz kalau dekat kampung yang dulu tak jaga solat dengan Faiz yang jaga solat. Betul? Timing lah. Senyum. Subhanallah. Nampak tak? So kita akan boleh rasa. Kita pun kalau ada cousin-cousin ke pakcik kita ke apa ke yang dulu macam rock and roll, tiba-tiba sekarang dah jaga solat, kita akan ada that macam dia dah mula jaga diri ni, aku kena jaga juga bak kata suami akak suami akak masa Abang Tri masa akak nak pakai niqab masa tu, akak tanya dia apa yang dia rasa and everything. Lepas tu dia kata, akak tanya dia apa dia rasa kalau dia nampak orang pakai niqab. Dia kata kalau saya nampak orang pakai niqab, saya akan lagi tundukkan pandangan saya sebab dia dah cuba jaga diri saya, jaga dia, takkanlah saya nak kacau lagi dia punya boundaries. Lagilah saya akan jaga distance tu. So begitu juga kalau orang dah mula jaga diri, orang dah mula pakai aurat yang proper, so orang keliling mesti akan affected. Tapi make sure kita tak bagi vibe yang tengok aku saya berubah, kau ada berubah, jangan macam tu. Okey, insya-Allah kalau kita buat something for the sake of Allah, benda tu akan dipermudahkan insya-Allah. Ini akak rasalah. Benda tu akan datang naturally, akan ada orang perasan dan orang akan tahu how to. Faiz awak pun mesti ada kawan perempuan ke yang macam dulu rock and roll, tiba-tiba dah berubah. Of course you are going to change the way you approach that friendship. Betul tak? Macam saya sana. Dulu macam saya masih faham. Macam tu lah. Itu bila satu hari tu macam lepak baru-baru ni, macam lepak, lepas tu dia orang akan macam dan itulah sebenarnya persahabatan yang benar. Macam you don't have to macam have that physical touch ke apa. You know, macam akak ada kawan macam daripada zaman lama dulu sampai sekarang masih berkawan. Tak ada pun macam dulu aku peluk kau okey. Tak ada. Sebenarnya it's not that dramatic. Dia suka sebenarnya macam sebenarnya okey je. Kalau kau cakap aku sekarang dulu paling-paling dia ejek 2 saat lah. Telan aje lah. Yelah dulu pun kau nganjing orang lain. Bukan 2 saat semacam. Kau pun dulu ejek orang. Sekarang kau hadap je lah kau kena ejek tu. Tapi insya-Allah. Tapi jangan lupa apa pun kita dah buat masa silam, taubat, minta maaf pada Allah sebab macam atas dasar kejahilan kita. Memang kita nak tipu macam mana lagi. Dulu memang aku pilih jalan tu, ya Allah maafkan aku sebab aku degil dan aku nak butakan mata aku. Nauzubillah min zalik. Ya Allah. Okey? Okey. Okey. Korang jangan rasa akak mengata korang pula. Akak banyak cakap akak sendiri. Okey? Okey, banyak pula kita berbual pasal salam tak salam, nak salam dengan siapa kita tak tahu. Kita berehat dulu dengan kita punya pinjaman RTW. Astaghfirullahaladzim. Susah sangat ke? Faham ke? Tak Asyik buat kenapa? Kau kenapa? Betul? Tak faham ke? Salah ni. Assalamualaikum. Terima kasih.
Kopi dengan Kak Fin, tak salam, tak hormat ke, bersiaran langsung di Fin Tri Seram Berhad, Susu Juna dan Fin Jamal RTWHQ. Di saluran Facebook Fin Jamal RTW dan Instagram Fin Jamal. Okey, tadi kita dah cakap pasal salam tak salam, salam tak salam, tak salam tak salam. Kita bergerak kepada soalan kedua terakhir kita pada hari ini. Soalan kita. Oh, ni lebih kurang soalan tadi je lah. Okay. Selama ni saya dah terbiasa bersalam. Macam mana saya nak start berubah? Gitulah tu yang akak dah cakap tadi tu. Macam mana? So, yang akak cakap tadi, pertama, tutup aurat tadi tu dia membantu banyak. Nombor 2, lepas tu kita cakap kita ada wuduk. Nombor 3, akak selalu menganggapkan setiap kali ada orang tak faham kenapa kita buat sesuatu, itu adalah ruang untuk kita menyampaikan apa yang kita tahu tentang ilmu Allah ni. Yang penting make sure kita janganlah pula memandai dalam menyampaikan. So sebelum kita sampaikan, pastikan kita sendiri faham dan clear tentangnya dengan dalilnya and everything. So kalau katalah kita nak explain, lepas tu kita tak tahu, cara terbaik adalah nanti kita get back to you lah. Gitu. Itu cara akak. Kalau macam katalah orang tanya akak kan, lepas tu akak pun ada hari kita teringat dari mana dalilnya. La adri, saya tak tahu, senang. Itu lagi dah banyak pahala daripada kita salah cakap. So kita cakap je, nanti I get back to you. Ataupun cakap itu hari kita ada tengok ceramah gini gitu. So insya-Allah lah, rasa tak ada susahnya tu. Yang penting macam akak tanya Faiz tadi, do you really want to change it or not? Di mana ada kemahuan, ke situ ada jalan. Okey. Sebenarnya kalau ada nak, mesti ada jalannya punya kan. Of course. Dia just nak je sebenarnya. Cumanya memang tahu ada je mak bapak ataupun golongan-golongan yang veteran dah lama-lama buat, lepas tu macam cakap salam juga, paksa juga kan. Lepas tu kita kadang-kadang ni kita nak sekolahkan sangat orang pun susah juga. So cakap tak apalah, tak boleh lah. InsyaAllah kita cakap tolak je baik-baik kalau boleh. Lepas tu macam nak buat macam mana lagi kan, takkan kita nak gaduh pula kat situ. Tapi cakap je baik-baik. Apa nama dia? Ini kita cakap pasal salam dengan keluarga. Pasal salam dengan keluarga. Salam ni sebenarnya dah ditekam, dia ajar kat sekolah pun sama tau. Macam faham? Contoh macam sekolah menengah sekalipun, sekolah menengah tu kan dah besar-besar kan. Kita orang ada masih macam saya dulu. Boleh kita cakap boleh tak? Saya dulu sekolah mana dulu ya? Habis cikgu sekolah kau cari. Okey, ada subjek-subjek yang cikgu dia masih suruh semua student salam dia. Macam sebelum keluar kelas. Faham. Itu macam nak reject ke macam? Apa benda lah tu kita boleh ada benda kan macam kadang-kadang dia dah jadi culture kat dalam sekolah dan everything. Kalau kita dah belajar sesuatu itu bercanggah dengan agama, dan boleh je kita ajukan kepada cikgu kita kat sekolah. Mesti cikgu agama kita faham. Melainkan cikgu agama kita salam aku juga. Kita tukar je dalam sekolah tu. Tapi insya-Allah pesan juga pada mak bapak kita tu, sebabnya pemilihan sekolah sangat penting juga kepada kita dan anak kita. Memanglah orang kata macam tak semestinya sekolah tu, tapi itulah dia kan, macam there's a saying, aku tak ingat saying ke apa, macam kiranya bukan, ini hadis Rasulullah SAW, kita ni adalah cerminan orang keliling kita. So macam kalau kita nak pastikan kita jadi orang baik, cari cermin yang baik-baik. It's really hard to find good friends. Tapi itulah kan, kalau dah jumpa kawan yang betul, sekolah punya surrounding pula, ataupun macam tempat kerja and everything. So banyak kena fikir. Itu sebabnya tanggungjawab jadi mak bapak ni bukan senang. Banyak benda yang kena nak fikir ni. Akak ni macam anak akak patut nak pergi sekolah ni, akak dah risau dah nak sekolahkan anak aku ni dah. Tapi yelah, masa kalau kat rumah anak kita tahu apa dia buat ni, macam mana. Tapi itulah, sampai bila je kita boleh protect anak kita kan. So doalah baik-baik tu semua, insya-Allah. Tiba-tiba dah itu topik lain pula. Okay, kita cakap pasal salam dulu. Okey, berkaitan juga dengan tadi tu pasal kita cakap salam dengan orang tua, dengan cikgu, whatever. Kita pergi ke soalan terakhir kita pada hari ni, iaitu tak salam, tak hormat ke? Faiz hormat akak tak?
Hormat? Mana awak tahu hormat Kak Fin? Awak tak penasaran Kak Fin? Faham tak? Nampak tak kat situ? Macam kenapa kita limitkan maksud hormat ni kepada salam saja? Ada banyak sangat cara untuk membuktikan kehormatan tu. Ada ramai je orang yang salam tapi cakap kurang ajar. So betul. There are so many angles of hormat sebenarnya. Kalau korang nak tahu siapa boleh salam ke apa benda gitu kan, sebenarnya dekat online ada banyak sangat. Kalau nak ikut kepada macam yang ayat Quran berkaitan dengan ni, kalau tak silap kat surah An-Nisa kalau tak silap, is very technical lah dia sebutan, macam kita nak pun tak apa clear. So bukanlah tak clear, dia clear tapi macam kadang-kadang kan translation ayat tafsir tu kadang-kadang dia boleh bagi confusing and everything. Sebenarnya kalau korang Google dekat website Mufti, ada banyak sangat siapa yang kita boleh salam and everything. Tak ada masalah. Sebenarnya dekat RTW pun Kak Fin dulu pernah share je, nanti Kak Fin suruhlah staff untuk reshare siapa kita boleh salam, siapa tak boleh salam. Cumanya dia macam ni, kalau macam senarai siapa boleh salam tak boleh salam tu, kadang-kadang tak semua nama dekat situ. Sebagai contoh Kak Fin, kalau pakcik saya punya abang tiri, punya adik, punya moksu, punya anak, boleh tak saya salam? Dia macam ni. Cara Kak Faiz, kalau akak jaga dengan macam yang paling terdekat je. Kalau dia kerana memang daripada rahim, itu yang silaturahmi tu, daripada rahim. Macam satu kantong yang sama, macam daripada nenek tu ada anak ni, ada ni, so dah lalu rahim tu. So senang kita tahu. So kalau pakcik tu kerana macam pakcik yang daripada rahim nenek kita, so boleh salam. Ini untuk perempuan. Kalau macam pakcik tu kerana perkahwinan, tak boleh salam. Faham tak? Macam kalau Faiz lelaki, kalau makcik tu adalah memang adik-beradik mak atau abah, memang darah daging, boleh salam. Boleh salam. Kalau makcik kerana perkahwinan, tak boleh salam. Oh, isteri pakcik tak boleh? Macam kalau yang adik-beradik tu pakcik kau, lepas tu isteri dia tak boleh. Faham? Faham tak? Itu macam, tapi itulah macam kalau dah jauh sangat, cara akak, kalau dah terlalu jauh, saya ada wuduk. saya ada wuduk gitu Tangan begini tiba-tiba cuci-cuci Malaysia gitu. Senang. Macam saya kan, keluarga saya kat belah arwah ayah, dia memang saya tak ada tahu dah mana satu makcik, mana satu beratuk. Jadi lagilah macam dapat pula macam kalau kita memang tak rapat lagi senang gini je tuan. Itu kalau sempat je Lepas tu ada juga orang yang kita tak sempat begini dah terus dia saur gitu. Lepas tu kita saya sendiri pernah kena marah lah macam makcik macam dia kata tak hormat macam engkau ni dah lah waktu ni jumpa kita orang. Sudah. Akak pula ada saudara mara yang macam minta maaf cakap mak-mak kita atau atuk kita, bapak kita zaman-zaman diorang ada juga sekolah agama. Tapi kita kena faham yang ada certain things yang dalam subjek agama dulu tu, macam bila kita tengokkan semula, sebenarnya itu lebih kepada adat dan bukan agama. So macam suami akak, macam ada yang nak salam, lepas tu dia cakap tak boleh, lepas tu kan makcik ni boleh. Lepas tu macam kadang-kadang suami akak dia jenis tak boleh dia macam kalau dah gitu gini aje lah. Aku kat tepi tu tapi macam lepas tu nanti dalam kereta suami akak macam saya tak boleh lah yang dia tak susah tau. Tapi tak apa, kita pun jangan turun marah sebab orang tua dia kadang-kadang tak faham. Kita yang muda ni kita faham, kita cuba sampaikan. Yang penting dengan kelembutan. Macam mana sekalipun kalau kita betul pun dalam agama, tapi cara kita sampaikan buat orang jadi benci dengan agama, baik tak ya? Buat kita fitnah aja kepada agama ni. Nauzubillah min zalik. Allah, betul kat situ. Alright. Jadi kena macam berhati-hatilah terutamanya bab-bab salam ni. Okey, kita dah habis ke 5 soalan ni. Dah. Okey, kita pun dah go through dah korang punya komen-komen dekat Instagram tu. Okey, kita ada banyak komen dekat sini. Okey, bismillah. Okey, kita baca dulu komen yang pertama daripada Jamiliah Muhammad Jamil. Katanya, cara nak respon bila abah cakap salam pak saudara tu. Kenapa? Takut patut wuduk. Lepas tu ambil wuduk balik. Dia ada plot twist dekat air soalan tu. Susah tu. Kenapa? Bagus soalan ni. Bagus soalan ni. Ni. Kalau dia kata dan maksudnya
dalam gelak-gelak kita sedih jugalah. Sedih Sebab lah. maksudnya kita tahu benda tu dah memang tak boleh, lepas tu kita nak juga buat benda tu. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah buka hati-hati kita semua. Ini tengah bulan Ramadan ni, waktu terbaik ni, doa apa aja ni. Terutamanya dah nak pergi ke 10 terakhir ni, lagilah doa banyak-banyak. Akak ada ramai sangat yang akak kenal, daripada online ke fizikal ke, memang tahu yang kita nak berubah, tapi orang rapat-rapat dengan kita masih tak faham lagi. So make doa, ya Allah, jomlah bukalah hati semua ni supaya senang kita nak beramal dan beribadah. Amin, insya-Allah. Okay, so kalau korang tanya akak, kalau mak opak pun cakap macam tu, adakah nak give up? Bagi akak, tolak juga sebaik-baiknya. Orang ni kan, kalau macam katalah Faiz yang akan patutnya disalam tu kan, kalau cakap ada berwuduk, tak apalah, salam je lah. Faiz lah kokot kan, macam aku tak adalah nak salam sangat ni sebenarnya. Lepas tu bagi je eye contact, tak payah kan. Jadi mendoakan yang lagi seorang pun, tak payahlah dia ada wuduk, tak apa. Faham tak? So doa je lah. Kalau mungkin mak abah kita tak faham, mungkin orang yang dipaksa salam pun dah latih, aku tak nak salam ni sebenarnya. Kan? Takut dalam situasi tu macam susah. Mak opak kita nak salah cakap pun nanti kita berdosa. So macam mana? So kita sabar, doa banyak-banyak. InsyaAllah semoga mak opak kita hati dibuka. Amin, insyaAllah. InsyaAllah, banyak-banyak doa, berikan kesabaran kepada semua orang yang tengah hadapi masalah yang sama, insyaAllah. Okay, next question. Okay, soalan kedua kita hari ini daripada Amal Syukhair. Katanya, macam mana lagi nak cakap dengan suami? Anak saudara lelaki dia tak perlu salam saya. Macam mana lagi ni? 90% anak saudara dia lelaki. Macam mana nak cakap dengan suami saya ni, Kak? Kita itulah macam kita kena macam cakap macam ini tips cakap dengan suami akak. Aku tak tahu suamiku menonton atau tidak ni. Macam kalau akak rasa cakap dengan korang, kalau akak nak sampaikan apa-apa, kalau macam bab-bab agama ni, susah untuk orang perempuan yang cakap. Sebab satu, kita kan suka bertekak, bukan bertekak lah, macam ada je. Lepas tu kita orang perempuan kan selalu nak betul. Jadi kalau datang hal-hal yang memang betul-betul benda tu betul, sebab maksudnya perempuan suka je bercakap gaduh ni. So bila katalah kita rasa ini memang sebenarnya cara, lepas tu kita lancar sama tu, yang rupanya gini tak boleh salam gitu. Jadi kita dengar sama-sama. The best way kalau kita nak adalah dengan sama-sama pergi belajar lah. Tapi kadang-kadang biasanya minta maaf cakap orang perempuan pergi kelas dululah. Tapi sampaikan baik-baik. Suami kena juga cakap, bang sebenarnya kan saya tak boleh nak salam bang gini. Kau jangan cakap, bang saya Kak Fin kan dia gini. Fin Jamal tu spin ni. Jangan cakap aku. Cakap ini memang kau ikut Kak Fin kau tu. Abang kenal yang kopi dengan Fin Jamal ni. Cakap pasal kopi ni pun macam haus buluk dia. Okay. Kita haus-haus ni, jom kita layan jap. Macam mana nak shake kita punya kopi. Makro. Kita tengok macam mana nak bancuh Kopi Juna kita. InsyaAllah. Hai guys, Kopi dengan Kak Fin ke tu? Okay, hari ni kita akan buat kopi Juna dalam bentuk sejuk. Boleh ke kopi Juna dibancuh dalam bentuk sejuk? Boleh. Kita buat dalam bentuk shake. Apa paling penting adalah shaker. Bila kita dah ada shaker, barulah kita ambil 2 share kopi Juna. Buka dan terus letak tau. Okey, lepas letak ni kita sebanyak 200 ml air, isi air sejuk. Lepas dah isi air sejuk, kita boleh letak ketulan-ketulan ais dah 5-6 ketul macam tu pun dah sedap. Jap. Lupa pula dah product placement. Ni kan iklan. Okey, dah. Kemudian kita akan goncang dengan sepenuh rasa, penuh jiwa. Goncang-goncang sekejap, dah siap dan sedia untuk dihidang untuk semua. Okey, bila kita tuang, nampak tak warna dan sedap dia tu. Selamat mencuba.
Jangan lupa dapatkan kopi kita orang lah. Sedap sangat iklan tadi tu. Okey, kopi dengan Kak Fin bersedia langsung di Pinjaman RTW dan Susu Juna HQ setiap Selang Isnin pada jam 11 pagi. Okey, hari ini kita nak borak tentang tak salam, tak hormat ke. Kita dah ambil soalan daripada korang semua. Kalau ada soalan, boleh terus komen dekat sesi live ni. Nanti kita akan bacakan insya-Allah. Okey, soalan yang ketiga dah kita ambil ni hari ni. Daripada Passion nama dia. Okey. Sebelum abang kahwin dengan kakak ipar dah ada anak lelaki. Oh, tiri. Okey. Bolehkah kalau saya sebagai makcik salam dia, anak kakak ipar? Ayo, aku ni kalau macam ipo-ipo ni macam itulah. Akak ni kalau macam bagai ipo-ipo ni aku tergamam sikit sebab dia macam jauh, macam tak boleh nak bayangkan. So again, lah Adri untuk lebih spesifik, lebih baik pergi ke macam website Mufti ke apa benda ke macam ni. Sebab macam yang akak hafal biasanya macam yang basic, macam IPA, dual. Kalau tiri ni dia jauh. Tapi kena faham bila cakap pasal tiri, macam secara budayanya orang Melayu kalau macam lain salah satu kita panggil tiri, tapi sebenarnya tak. Tiri ni kalau macam katalah awak duda, akak janda, awak ada anak, akak ada anak, so anak tu tiri. Kalau macam katalah awak ada anak, lepas tu nanti kita ada anak bersama, so itu bukan tiri. Kandung lah itu kan? Kandung. Macam tu. Tapi macam kalau dekat budaya Melayu lain je salah satu tiri. Saya bukan macam tu kan. Okay, so again, I'm so sorry. Bahagian tiri-tiri ni minta refer yang lebih proper nanti. Nanti dekat carta tu akak rasa nanti yang tim kita buatkan nanti kita print elok-elok dekat ni insya-Allah. Jangan lupa untuk follow Pinjaman RTW sebab Pinjaman RTW kita memang fokus pakai syar'i. So naturally kat situlah kita akan sharekan siapa kita boleh salam insya-Allah. Wallahu a'lam. Betul. Ya Allah. Soalan ketiga, soalan keempat dah kita ni hari ni. Soalan keempat daripada Isumilin. Isumilin. Alright. Dia kata, boleh ke salam kalau pakai glove atau beralas? Bagusnya soalan ni. Ya Allah. Siapa zaman dulu tak ada glove sangat tau. Zaman dulu kalau salam macam ni. Gitu. Salam gini, keluarkan letak tangan bawah ni, zap, salam macam salam pakai telekong kaedah gitu. Sebenarnya kan kalaulah dia bukan semata-mata bersentuh kulit. Kalau kita tak sentuh kulit pun tak boleh nak pegang gitu. Kalaulah nak gunakan kaedah tapi tak pegang kat Fin. Dan kalau macam tu kau tengah boleh ke akak pegang kat akak gamas-gamas bahu kau Faiz, aku kan kakak kau, tak ada masalah kat sini. Seram kan. So macam tak boleh juga macam tu. Okey, sebab aurat bukan semata-mata nampak kulit dan everything, dia juga ada bentuk. So there are so many things. Sebenarnya aurat ni dia isu dia selain daripada macam fizikal kita, dia juga adalah untuk kita punya jaga kita punya malu, kita punya ada banyak benda kalau kita cakap pasal aurat ni insya-Allah. Okey, good question to me. Bagus soalan Kak Sumi kita. Okey. By the way, kalau korang tengah-tengah kat Facebook ke apa, boleh kita bisa ada langsung juga dekat Facebook Pinjaman RTW. Andai kata korang baru masuk, korang terlepas awal-awal, jangan risau, nanti kita akan upload full length video ni nanti dekat Isnin minggu depan dekat YouTube by Pinjaman. Okey, kita teruskan balik ke soalan kita yang kelima pada hari ni. Banyak soalan kita. Betul lah. Bagus sebab soalan ni kena biasakan. Betul. Kadang-kadang kita tak fikir kan soalan ni muncul, alhamdulillah. Okey, daripada Akil Nur Akilah. Dia tanya, nak tanya kalau tak nak salam, lepas tu bagi reason jaga SOP. Laku lagi tak? Sebab endemik kan sekarang. Macam Kak cakap tadi, gunakan setiap peluang yang ada untuk kita besarkan pahala kita. Bayangkan antara jariah yang tak akan putus adalah ilmu. Bayangkan satu cousin je yang kita ajar. Macam katalah Faiz cousin akak ajar Faiz seorang je. Dan Faiz amalkan, anak-anak Faiz jaga. Siapa yang belajar yang jaga salam tu daripada apa yang Faiz faham daripada akak dapat pahala. Faham tak? Korang tak nak ke pahala jariah yang mengalir. So kalau nak kata SOP, dah lah tak dapat pahala. Lepas tu bukan dapat duit pun sebab kau ajar macam tu. So the best way adalah cakap je. Kita tak boleh nak salam macam tu. Lepas tu cakap, alah kita kan akan ajar tadi tips tadi. So insyaAllah kalau boleh
Tapi kita tak tahu kan lain Lain family orang, kan, lain lain tu. penerimaan. So mungkin permulaan boleh gitu. Ataupun atau kita boleh try macam ni. Dulu kita nak buat situ juga, nak jaga SOP. Sekali masa kita lain ceramah, rupanya kena jaga. Permainan tu. Sekali ada ruang tu kita gunakan untuk kita sebarkan apa yang kita tahu tentang ilmu Allah, Cuba insya-Allah. je. Kadang-kadang kan kita kesian juga dengan semua yang macam akak, alhamdulillah, macam mana sekalipun akak enroll, akak ada lagi lah ahli family yang bolehlah jadi kita nak cakap pasal agama. So tak semua orang ada kelebihan macam tu. Betul. So we make doa, insya-Allah bulan Ramadan ni mana tahu terbuka hati semua orang kan. Satu masa dulu bila kita cakap jangan salam, semua orang cakap susahlah macam tu. Lepas tu 2 tahun SOP kita tak boleh salam, tak boleh jumpa, tengok. Membuktikan betapa bolehnya sesuatu itu. Wallahualam bisawab. Betul kan? Kan daripada dulu kita macam mana boleh tak salam ni? Semua orang tak salam. Boleh contoh, hidup je. Contoh nikah. Bila kita cakap kenapa pakai nikah? Nanti orang tak nampak muka semua. Lepas tu satu dunia bernikah kau. Aku menang. Tapi bukanlah, janganlah korang fikir akak macam padal kat muka korang. Tak. Tapi itulah poin akak. Maksudnya macam sebenarnya there are many things yang sebenarnya boleh buat mengikut landasan agama, cumanya kita terlalu beralasan. So kita kena betulkan diri kita, insya-Allah. Okey, kita ambil daripada soalan Yaya 0511. Jadi 15-11 ke Kak? Okey, dia kata anak saudara suami tak boleh juga kan? Anak itu jauh Suami ni macam kita kena ingat kerana perkahwinan. Kerana perkahwinan tak boleh. Kalau macam maksudnya kita jadi makcik dia kerana perkahwinan. Tadi kan kalau saya anak buah dia, saya tak boleh salam makcik saya lah kan? Macam makcik ni. yang awak punya pakcik adalah yang lelaki tadi. So makcik tu tak boleh lah. Betul-betul. Lagi susah kalau daripada kecil dah memang rapat gila, bila dah besar lepas tu dah tak boleh salam, memang rasa awkward. Tapi kena, macam mana akak Sakti Kencana Fitri adalah anak susuan. Dia yang halal antara akak antara suami akak dengan suami akak je. Macam family akak boleh sebab akak susukan, tapi suami akak tak ada adik-beradik perempuan. Jadi Sakti tak boleh salam pakcik-pakcik dia nanti, tak boleh salam atuk dia. Macam mana pun dia rapat. Rapat gila dia orang, tapi hukum Allah tetap hukum Allah. Tak boleh nak cakap tapi dah macam family, tapi dah macam tak boleh. Allah kata tak boleh, tak boleh. So kalau daripada ada family cerita dengan akak, ramai macam ni cerita dia, macam kiranya katalah anak saudara lahir dalam keluarga tu, semua adik-beradik mak tu akan susukan. So dia adalah seperti anak susuan yang meramai. Jadi memang dah confirm tak boleh kahwin lah sesama dia. Betul. Macam keluarga saya sendiri pun. Keluarga saya sendiri macam anak buah tu macam contoh kakak pertama yang lahir, lepas tu macam nanti kakak ketiga susukan. Macam tu. Kalau setakat susu sekali tak settle lagi, kena jadikan anak susuan lah. Maksudnya anak susuan kena 5 kali paling kurang susu sebelum umur 2 tahun. Kalau umur 18 tahun tiba-tiba nak menyusu tu tampar lah. Status dia orang sepupu apa macam tu? Tak, itu bukan sepupu, dia jadi anak susuan terus. Anak susuan dia bukan lagi sepupu. Faham tak? Okey, macam ni. Okey, akak melahirkan anak. Lepas tu anak akak ni, lepas tu macam adik-beradik akak, katalah kau adik-beradik akak, kau suruh bini kau susukan, lepas tu adik-beradik nombor 1 susukan. So anak yang ni dah bukan lagi anak saudara kau, dia dah jadi anak susuan. Sebenarnya kalau betul lah nak jadikan kita sesama kita ni macam tu, ada banyak family yang buat macam tu. Family saya macam tu. Jadi senang tudung tukang dia saya panggil macam kita orang tak ada gelaran macam makcik, macam umi, mama macam tu. Ya, best kan? Sebab tak tahu macam akak pun tahun lepas baru akak tahu macam ada life hack macam ni ke? Best. Subhanallah, malah rasa lebih tight macam tu lah. Sedar tak sedar kita dah live selama dekat 45 minit dah. Kita ambil few more question lagi lah, insyaAllah. Sebelum tu kalau korang rindu nak dengar Kak Hafiz cakap lagi, pukul 12.30 nanti Kak Hafiz, kita ada apa Kak Hafiz 12.30 ni? Pukul 12.30 kita ada live kat Shopee. Kita nak jual sambal. Okay, tapi bukan sambal yang viral dulu. Viral tak. Ini macam saja je lah, orang kata macam itu hari akan ada masak sambal petai poyak. Lepas tu ada tanya resepi, lepas tu tak borak-borak dengan suami, rasa dah boleh start balik kot jual. Alah, ni kuda-kuda biasa, tak banyak pun. Yang hari ni kalau kita nak jual pun 100 botol je. So kena cepat lah, tak dapat jangan nangis. Okey, korang yang tengok lepas ni, kalau nak tengok kat Shopee Live kita, pergi ke Shopee FinJamal RTW pada jam 12.30 PM lagi, berapa minit lagi ni kita akan bagi
bagi voucher kepada 100 pengguna untuk korang beli sambal kita yang baru kita tapi yang 100 orang ni adalah untuk yang macam sebab kita nak try dulu. So macam tak macam yang 100 yang betul-betul akan komit ni akan beritahu lah okey sampai rumah saya dengan elok ke macam mana. So kita nak try dulu. Betul. Okey, nanti kita akan borak sambal dekat Shopee. Kita ambil lagi 2 soalan, okey. InsyaAllah. Kita ada soalan daripada Fidaus Tan 02. Adakah terlalu syadik kalau tak mingle dengan sepupu sepapat sebab nak jaga ikhtilat? Kadang kalau nak ajak jalan-jalan dan lain-lain. Okey, faham. Bagus soalan ni Firdaus. Syadik ni maksudnya ekstrim. Adakah ekstrim sangat kalau kita jaga diri dan everything? Zaman ni kemungkaran dah terlalu bersepah sampai kalau nak buat sesuatu yang basic seolah-olah kita ni ekstrim. Betul. Faham tak? Macam sebagai contoh, macam bukan nak kata apa lah, kan kita nampak ada viral 2-3 hari lepas Chef Ammar semayang dekat belakang van. Oh, inilah dia rahsia lepas tu sebenarnya solat 5 waktu je tu. Solat. Faham tak? Macam bukan kita tak appreciate, bukan. Lillahi ta'ala itulah sepatutnya. Cumanya rasa sayu apabila masyarakat menganggap menjaga 5 tu dah macam wow sangat. Betul. So kita kena tanya diri kita, kenapa benda yang asas rare sangat. So bila benda yang asas tu terlalu jarang, so dia bila orang nak buat benda tu nampak macam ekstrim sangat. Macam sebagai contoh, macam kita yang macam katalah jalan-jalan ramai-ramai, macam reunion apa benda lah, sesama cousin pergi rumah monda ke apa benda di raya. Lepas tu berhenti kejap lah, aku nak semayang, tak semayang lagi. Alah relax lah, macam lah dekat KL jaga semayang. Contoh, ayat-ayat cousin sendiri mak. Contoh lah. Okay, so macam tapi alhamdulillah lah, apa yang akak nampak kan, kalau akak boleh share lah, siapa yang tergolong dalam cousin-cousin tua macam kita bukan saja set example to our brothers and sisters, kita juga memberi example kepada cousin-cousin kita. Akak dapati apabila akak betul-betul jaga diri akak, pelan-pelan cousin-cousin pun mula adapt sebab dia rasa macam angan besar maksudnya angan pertama lah, anggap so buat boleh lah. So macam kita pun mula lah. So akak nampak seorang-seorang mula menjaga diri, seorang-seorang macam semua dah kalau tidur lambat pun pakai tudung, berstokin and everything. Memanglah susah. Syurga ya bukan senang kan. Tapi insya-Allah. Ni cakap pasal ni pun aurat ni nanti waktu kita tidur lambat kalau balik kampung pun kena jaga. Dan alang-alang cakap pasal ni kita sebab dah nak raya ni kan. Kita KDKF Kopi dengan Kak Fin stop sekejap sementara raya tau. So akan nak berpesan juga macam untuk suami-suami, tolong backup isteri-isteri kalau isteri rasa tak selesa nak tidur lambat dekat rumah beramai. Betul. Tak salah pun sebenarnya kalau isteri request nak tidur hotel ke apa ke. Tak tidur rumah bukan tak hormat. Itu tajuk bulan depan. Isu besar tu. Sebenarnya tak tidur rumah tu isu besar. Betul. Macam mana nak paksa macam dengan salin bajunya, nanti dah depan cousin-cousin dah dengan berkembangnya nak cross kok gitu. Lepas tu bila air ke bilik tu kesian satu perjalanan yang panjang. Besar tajuk ni. Tapi kita rasa alah tak apa, barulah culture kena letak tepi bila ada tuntutan agama. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Kita ambil lagi 2 soalan terakhir lah. Boleh. Okey, daripada Mr. No Name. Okey. No name. Mr. No Name. Mr. No Name. Mrs. No Name. No Name ya, Mrs. No Name. Mr. No Name. Dari tadi lagi saya baca nama bahasa Inggeris ni masa mencari out sangat dia. Saya tak tahulah. Aduh, puasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Okey, dia tanya, rasanya sorry. Okey. Rasanya mak ayah atau family dari dalam kereta sebelum sampai rumah. Kenapa saya nak gelak ni? Sabar. Rasanya mak ayah atau family dari dalam kereta sebelum sampai rumah saudara kita tu, kita as parent kena explain and maklumkan anak-anak yang kita ni boleh salam ke tak? Okey tak? Betul. Itu betul. Tadi kan akak nampak satu cadangan. Dia kata, boleh tak Kak Fin kalau saya nak macam print, siapa boleh salah tak boleh salah, tapak kat dinding. Boleh tak? Sejujurnya kan, boleh je. Tapi kita buat macam kelakar-kelakar lah. Janganlah pula macam buat macam poster yang macam siapa masuk kena gigit anjing tu. Bukan. Tapi macam kita buat macam ni. Macam waktu macam, saya masuk. Lepas tu macam, mungkin macam masa akak, macam akak masa nak galakkan sesedara macam waktu Ramadan suruh anak-anak hafal surah pendek, akak cakap lah, okey tahun ni nanti siapa nak ada raya lebih, kita buat tasmek macam tu. You know, macam
kita permudahkan. Macam mungkin dekat nak tampal kat pintu ke apa ke, waktu mai masuk, waktu okey tengok dulu ya carta organisasi, tengok siapa boleh salam, okey ni yang ni mana, okey boleh salam. You know, make fun. Bukannya make fun of the religion, tapi make it fun supaya kita tak rasa awkward macam tu. Betul. Tapi dah buat happy pun ada je. Tengok tu koya tu, tengok koya. Betul. Kan. Tapi tak apa. Engkau boleh salam. Macam tu. Lepas tu ada cerita baru, mengutuk orang. Okay. Dah marah gurau je. Tapi insya-Allah whatever effort macam kita I always believe sebelum nak ubah semua orang, pastikan family kecil kita dah betul-betul jaga. Betul. So sebelum akak pergi nak sekolah ke orang dan cousin ke saudara kawan-kawan ke, pastikan keluarga kecil aku faham dulu konsep tu. Sakti dengan Juna faham. Sakti faham siapa dia tak boleh nak salam gitu, tak boleh nak salam gini. So tak susah kepada orang. Bila orang hulur tangan kat dia tak boleh salam. Macam no. Macam senang gitu. Alright? Okey, kita pergi ke soalan terakhir kita untuk rancangan Coffee Dekat Kafein episod 4 ni. Daripada Naiche 27. Okay. Dia kata Nature. Naiche. Aku tak percaya apa yang kau baca. Daripada NAYICE 27. Mak kahwin lain. Kiranya Nice eyes lah. Nice eyes. Saya tak kisah dah. Coffee janganlah macam ni. Saya tak. Okey, dah. Dia kata mak kahwin lain. Kiranya anak tu tak boleh salam bapak baru tu lah kan? Okay, good question. Walaupun soalan ni macam soalan ini jangan macam tu. Tak macam ni. Okey. Saya nak cakap okey. Apabila mak atau abah kita berkahwin dengan orang yang lagi satu yang bukan mak abah kita, apabila adanya perhubungan kelamin dan terus jadi mahram muabbad. Saya pun tak tahu. Tak apa. Tak tahu kita cerita. Yelah sebab benda tak jadi pada kita. Itu sebabnya macam kalau orang tanya kat macam tadi tiri apa tak aku cakap sebab aku tak biasa, susah nak jawab. So dia macam ni. Sebab biasa sebab abah kita kahwin dua. Tapi lepas mak kita meninggal, abah kahwin baru. So, mak tiri akak boleh tak salam abang akak? Jawapannya boleh. Sebab ibu akak dah kahwin dengan abah akak, dah ada hubungan kelamin. So, dia jadi mahram muabbad. Mahram muabbad ni maksudnya, muabbad ni abad dan abada. Selama-lamanya. So, maksudnya kalau satu hari nanti abah bercerai dengan ibu pun, auzubillah min zalik. So, abang akak dengan mak tiri akak still boleh salam. Macam katalah akak kahwin dengan suami akak, bapa mertua akak mahram muabbad dengan akak. Kalau katalah nauzubillah min zalik akak bercerai dengan suami akak dengan bapa mertua akak still boleh salam, tak ada masalah. Faham tak? Tak ada macam okey dah kahwin dengan suami aku, lepas tu bercerai, lepas tu boleh kahwin dengan bapa mertua aku. Nauzubillah min zalik. Ada cerita 69 keluarga apa benda tak tu. Coy. Okey, tapi itulah tu. So, kalau tak sempat ada hubungannya macam kadang-kadang dan drama lebih-lebih lah kan, macam kiranya hari tu kahwin, lepas tu tiba-tiba suami accident, so isteri tu tak sempat bersama dengan suami, so tak ada jadi apa-apa, mahram muabbad tu belum ada lagi. Okey, tapi ialah geli lah kan. Kalau macam nak kahwin dengan mak tiri kau. Okey, tapi lah kita tak boleh nak judge. Like I said, dalam agama ni dia bukan isu kita suka ke tak suka, isu boleh ke tak boleh. Betul. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung rancangan Kopi Dengan Kafein episod 4. Okey, konklusinya adalah salam tak nak salam ni sebenarnya dah ramai dah tahu sebenarnya siapa dia boleh salam, siapa tak boleh salam. Kalau tak tahu pun kita ada banyak sumber-sumber sahih dekat mana-mana je kita boleh dapat insya-Allah sekarang ni. Cuma sekarang ni nak atau tak nak je. Itu conclusion dia, betul. Semua benda dalam buat ibadah ni nak atau tak nak. Dan kalau kadang-kadang kita nak tapi orang keliling tak bagi ke apa ke. So kita kena tanya ke azaman kita nak tang mana. Kalau katalah pintu ni ada dua, syurga atau neraka. Lepas tu orang tanya, kau nak syurga ke neraka? Saya nak syurga. Tapi hari ni tapi pun aku nak syurga juga. Kalau kita pegang pada benda tu, tak ada tapi, tak ada kompromi, aku nak syurga. Dan insya-Allah ia lebih mudah untuk kita laksanakan apa yang kita ada macam dilema ke whatever depan kita tu. Betul. Okay? Alright, so Alhamdulillah settle dah episod keempat Kopi dengan Kak Fin. Alhamdulillah. So nak secara pendek kita concludekan,
ambil tahu siapa kita boleh salam, siapa tak boleh salam, dan kita stick kepadanya, dan ambil tahu siapa yang pasangan kita boleh salam ke tak boleh salam. Sebab kalau kita je seorang macam tu, laki kita so macam tak best juga. Okay, dan apa pasangan kita, anak-anak kita. So mulakan dengan tu je dulu, insya-Allah pelan-pelan orang akan faham. Okay, terima kasih sebab sudi bersama dengan kami sepanjang jam ini. Jangan lupa follow, subscribe dan juga turn on notification untuk next episode Kopi dengan Kak Fin. Okey, kalau korang ada apa cadangan ataupun korang nak macam bagi tahu kita orang apa yang kita akan borakkan untuk next episode, boleh terus ke email kdkf@fin3.com yang kita akan bersiaran 16 Mei 2021. 2021? Nah, Back to the Future. Sebab minggu kita sepatutnya bersiaran langsung 2 minggu sekali, tapi 2 minggu lepas ni kita dah sehari sebelum raya. Subhanallah, jangan lupa selamat hari raya. Maaf saya batin. Cakap awal tak apa. Kalau pasal raya boleh dah pasal lagu raya. Apa salahnya? Okay, make sure. Tapi sebelum nak cakap pasal raya tu, kita ada few more days sebelum kita habiskan Ramadan. Kejar, sprint. Tips kalau Kak nak boleh bagi setiap hari di hujung-hujung ni, bagi sedekah RM1 pun tak apa. Betul. Konsisten. Mana tahu salah satu hari yang kita buat kebaikan, apa-apa kebaikan akan berganda-ganda, insya-Allah. Okey. Jangan lupa segala apa yang kita borakkan kat sini, akak memang bukan cikgu agama ke apa ke, akak just share apa yang akak tahu, apa yang akak belajar. InsyaAllah kita borak sini bukan borak agama, kita borak-borak kopi je. Jangan lupa Kak Fin dengan Kak Fin. Kopi dengan kopi. Kafin dengan kopi. Jangan lupa kopi dengan Kafin. Kita jumpa 16 Mei 2022 ni nanti. Macam biasa bisa langsung di Fin December Heights. Sesuatu ada Fin Jamal RTW HQ. Okay, by the way, lepas ni kalau kau nak tengok Kafin lagi pada jam 12.30 ni nanti kita jumpa lagi Kafin 12.30 ni nanti di Shopee Fin Jamal RTW. Kita akan keluarkan baru kita. Okay. Sempat ni kalau siapa beli boleh macam buat macam, sebab nanti lepas ni orang mesti makan beria, makan rendang, makan apa, kita makan macam chill je. Dah simple. Okay guys, InsyaAllah siapa-siapa terlepas episod kali ni, jangan lupa untuk pergi ke YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Saya Fin Jamal dan saya Faiz. Nikmati hari anda dengan senyum dan ikhlas. Aku pula lupa. Bersama susu Gina, susu kambing sedap. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.